Halo dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 3. Apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat. Baiklah, kelas hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk unit 5. Tajuknya ialah konflik dalam adab persahabatan. Kita akan lihat satu persatu apakah yang terkandung dalam unit 5 ini. Jadi cikgu harap semua pelajar akan terus bersemangat untuk belajar. Okey, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita di slide yang seterusnya. Baiklah, dalam unit 5 ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis konflik yang terdapat dalam persahabatan. Yang kedua, kita akan jelaskan kepentingan menyelesaikan konflik ini tadi. Dan yang ketiga ialah cara bagaimana kita menyelesaikan konflik dalam persahabatan. Di antara nilai universal yang dipelajari untuk unit ini ialah baik hati, kejujuran, hemat tinggi, hormat dan juga toleransi. Konflik. Apakah yang dimaksudkan dengan konflik? Bukan konflik yang untuk makanan itu, tapi ianya merupakan perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dan sebagainya. Ataupun juga yang dimaksudkan dengan konflik persahabatan ini adalah pertentangan idea ataupun perselisihan faham di antara kamu dengan kawan kamu. Itu maksudnya konflik dalam persahabatan. Jadi konflik ini terjadi oleh disebabkan pelbagai perbezaan. Jadi kita akan lihat satu persatu yang dimaksudkan dengan perbezaan yang ada dalam adab persahabatan. Baiklah kelas, kita sambung. Jenis-jenis konflik dalam adab persahabatan. Okay, cikgu telah senaraikan 6 jenis konflik yang biasa berlaku dalam persahabatan. Yang pertama, konflik bahasa. Yang dimaksudkan dengan konflik bahasa adalah penggunaan bahasa kamu dengan rakan kamu. Ada kalanya rakan kamu kurang sopan bercakap, begitu juga dengan kamu. Makna wujudnya konflik bahasa dari situ. Yang kedua, konflik personality, iaitu perbezaan perwatakan dan juga personality. Rakan kamu ada yang cantik, ada yang tak cantik, tapi semuanya berharga di mata Tuhan. Am I right? Seterusnya, konflik gender, iaitu perbezaan jantina. Kawan kamu yang lelaki dan juga kawan kamu yang perempuan. Okey, itu yang dimaksudkan dengan perbezaan jantina. Kadang-kadang rakan yang lelaki ini tidak suka dengan sikap rakan dia yang perempuan. Jadi berlakunya konflik dekat situ. Seterusnya, yang keempat, konflik etnik, agama dan budaya, iaitu sudah semestinya perbezaan agama, budaya dan juga bangsa. Jadi cikgu nak tekankan dekat sini, jangan jadikan agama itu ataupun perbezaan agama itu menjadi satu masalah kepada kamu. Dan kita dah belajar tentang ini dan kita tak boleh katakan, yes, agama ini lebih baik, agama saya lebih baik daripada agama kamu tidak berapa elok. Jadi kita tak boleh membanding bezakan agama ataupun tentang ini untuk dijadikan satu punca konflik. Dan apa yang boleh kita katakan adalah kita perlu hidup dalam perpaduan. Kita perlu ada sikap saling menghormati, okay, untuk konflik etnik, agama dan budaya ini. Seterusnya, konflik status, perbezaan kedudukan ekonomi dan sosial. Okay, jadi dekat sini masing-masing mempunyai ahli keluarga yang berbeza dari status. Ada yang hidup dalam serba kekurangan, ada yang hidup bersederhana, ada yang hidup kaya raya. Dan jangan jadikan sekiranya kamu hidup dalam keadaan yang kaya raya, seperti mana orang katakan, lahir je kamu dekat dunia, kamu dah seolah-olah silver spoon. Okay? Jadi dekat situ jangan jadikan itu adalah konflik yang boleh memisahkan ataupun menjadi punca pergaduhan di antara kamu dengan rakan kamu. Seterusnya, yang terakhir untuk jenis konflik ini adalah konflik integriti, perbuatan yang memegang prinsip kejujuran dan ketulusan. Yang ini ada sekiranya kamu seorang pengawas dan rakan kamu hanya pelajar biasa di dalam kelas, jadi janganlah guna title pengawas kamu itu untuk berkuasa. Ataupun ada jenis-jenis
tanggungjawab yang lain. Apabila kamu dipilih menjadi seorang ketua di dalam satu tugasan, dan jangan pula jadikan sikap ketua itu kamu boleh kuasai semua. Dan rakan-rakan kamu yang bukan ketua itu kena ikut je apa yang kamu arahkan. Itu akan berlakunya perselisihan faham. Itu yang kita boleh katakan sebagai konflik integriti. Jelas kelas? Hidup bersahabatan ini adalah sangat indah sebenarnya. Jadi, sekiranya kita mempunyai konflik dengan sahabat kita, kita perlu fikirkan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik itu tadi. Okey, contohnya yang pertama, menerima budaya dan latar belakang sahabat. Kita berkawan dengan orang yang pelbagai budaya, pelbagai agama. Jadi, kalau kita nak jadikan dia rakan baik kita, sudah semestinya kita menerima budaya ataupun latar belakang sahabat kita. Cara yang seterusnya, menerima kelebihan dan kekurangan. Okey, contohnya rakan kamu seorang yang sangat pasif. Okey, tapi kamu menjadikan dia rakan baik kamu sebab kamu boleh cerita apa saja dengan rakan kamu. Dan itu merupakan kelebihan yang ada pada dia sebab dia stay dengan kamu, dia boleh lagi terima apa saja yang kamu sharing dengan dia. Jadi, kamu perlu hormat rakan kamu, okey? Kamu perlu menerima kekurangan dia, menerima kelebihan, okey? Kalau rakan kamu itu seorang yang petah bercakap, pandai menari, pandai main muzik, pandai main game, semua orang pandai main game kan? Tapi cikgu rasa ada lagi yang lebih pandai. Contohnya dalam kawan kamu sendiri pun, dalam 5 orang, sudah semestinya ada seorang yang lebih pro. Contohnya lah. Jadi kamu perlu menerima kekurangan ataupun kelebihan sahabat kamu. Yang ketiga, mewujudkan perasaan, bertimbang rasa dan juga empati. Okay? Iaitu contohnya prihatin terhadap perasaan sahabat. Kita boleh bergurau dengan rakan kita, kita boleh mempersendakan rakan kita, tetapi perlu ada limit. Jangan sampai joke yang kita buat itu tadi boleh menyinggung perasaan kawan kita, sehingga dia rasa kecil hati, sehingga dia rasa tak nak berkawan dengan kamu, akan timbullah trust issue dekat situ, dia tak percaya kamu lagi sebab tak adanya timbang rasa terhadap kamu. Kamu seolah-olah kalau kamu mempersendakan kawan kamu, sebenarnya kamu tak ada rasa hormat pun. Dan ada juga yang berlaku sekiranya kamu bermain ataupun joking dengan kawan kamu kan. Jadi kadang-kadang rasa, macam mana cikgu nak cakap, mempersendakan rakan itu, kalau kamu berbuat seperti ini, boleh pula. Tapi kalau dia yang mempersendakan kamu, kamu akan marah. Jadi, perlu ada win-win situation lah dekat situ. Jadi cikgu nak katakan, boleh kita bergurau dengan rakan, tapi perlu ada batas lah. Jangan sampai timbulnya konflik di antara kamu dan kawan kamu. Cara penyelesaian yang lain adalah membuat perundingan. Okay? Kita kenal pasti apa puncanya berlaku perselisihan faham. Okay, contohnya, kamu berkawan baik dengan dia. One fine day, tiba-tiba kamu bergaduh. Kamu dua tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Kenapa kamu boleh bergaduh dengan dia? Kenapa kamu tak boleh bertegur sapa dengan dia? Kamu nampak rakan baik kamu itu tiba-tiba tak nak bercakap dengan kamu, tak nak senyum pun. Jadi kamu perlu fikir apa sebenarnya yang berlaku. Okay? Perlu fikir bagaimana cara kamu nak selesaikan konflik itu tadi supaya kamu dan dia boleh teruskan persahabatan. Kemudian, cara yang seterusnya adalah meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Contohnya, bertutur dengan ikhlas dan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi dekat sini, kadang-kadang kelas, rakan-rakan kita ataupun orang di sekeliling kita pun, apabila kita menggunakan bahasa yang kasar, yang kita rasa kita tak kasar, tapi penerimaan orang lain itu akan menyebabkan dia rasa kecil hati. Jadi sekiranya kita bertutur dengan siapa sajalah, tak kisahlah, tapi cikgu tekankan dengan sahabat lah, memandangkan ini adalah topik sahabat. Apabila kita bertutur dengan dengan sahabat kita, jadi seelok-eloknya kita gunalah bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Jangan pula tiba-tiba berbincang, tiba-tiba nak marah, tiba-tiba kita nak naikkan suara kita. Ada rakan boleh terima, ada rakan yang tak boleh terima. Jadi untuk mengelakkan konflik ini berlaku, kita perlu berkomunikasi dengan baik. Seterusnya, bertoleransi sesama sahabat. Okey,
Dimaksudkan dengan toleransi ini adalah bertolak ansur. Okay, contoh, cikgu bagi contoh. Pada hari Isnin, giliran kamu yang pergi ke koperasi untuk beli air tin minuman. Hari Selasa, jangan suruh kawan kamu, kena ada giliran lah. Contohnya, hari Isnin kawan kamu suruh kamu beli air tin dekat koperasi. Hari Selasa, giliran dia pula. Jadi perlu ada toleransi di antara kamu. Seterusnya juga, sekiranya sahabat kamu ada bercerita ataupun minta pendapat kah, jadi kamu pun perlu membantu. Perlu bagikan nasihat yang positif, jangan pula nasihat yang negatif lah, nasihat yang suruh dia lagi down. Okay? Jelas? Apakah kepentingan menyelesaikan konflik dalam persahabatan ini tadi? Jadi, seperti mana yang cikgu maklumkan, sahabat ini merupakan salah satu blessing yang Tuhan bagi pada kita. Sometimes kita rasa macam we need talk, okay? Kita perlukan kawan untuk bercakap. Kita perlukan kawan untuk kita meluahkan perasaan. Kita perlukan kawan untuk kita bercerita, untuk kita ketawa, untuk kita keluar ke mana-mana saja, untuk temankan kita ke mana-mana saja. Jadi, sekiranya berlaku konflik dalam hubungan kamu dan rakan kamu, ianya menjadi tak seronok. Jadi, apakah kepentingan menyelesaikan konflik ini tadi? Yang pertama, dapat mengeratkan hubungan persahabatan kamu, mencapai kata sepakat supaya hubungan persahabatan dapat dipulihkan. Okay. Sekiranya kamu ada masalah dengan kawan baik kamu kan, jadi kamu perlu bercakap dengan dia, berunding dengan dia, cari jalan penyelesaian supaya hubungan persahabatan kamu itu tadi akan bertambah elok. Kemudian, mewujudkan hubungan yang harmoni, mengelakkan tekanan perasaan dan menghindari campur tangan orang lain. Okay, let's say kamu ada masalah dengan best friend kamu. Dan jangan jadikan orang lain yang tidak kenal kamu ataupun yang tidak tahu masalah kamu dengan rakan baik kamu itu tadi campur tangan dalam masalah kamu. Ianya akan menjadi masalah yang lain pula. Dan kalau kamu ada masalah dengan kawan baik kamu kan, biar kamu berdua sahaja yang menyelesaikan masalah itu dan jangan libatkan orang lain. Okay, kalau kamu tak suka kawan kamu bercakap kasar, bagi tahu dia. Bagi tahu saya tak suka kamu macam ni, saya tak suka kamu macam ni. Jadi kamu perlu bercakap dengan orang yang kamu rasa, yang ada masalah dengan kamu settlekan dengan dia sendiri. Jangan melibatkan orang lain. Jangan pula kamu ada masalah dengan kawan baik kamu kan. Tetapi kamu ceritakan masalah kamu itu tadi kepada rakan yang lain pula. Jadi rakan yang lain pula ceritakan hal yang lain yang bahawa kamu dua bergaduh. Jadi ianya adalah kes yang lagi besar. Jadi tak ada jalan penyelesaian. Oleh sebab itu, kalau ada masalah dengan kawan kamu, lebih baik kamu settlekan dengan kawan kamu itu tadi. Biar kamu dua yang mempunyai masalah itu tadi settle ataupun menyelesaikan masalah itu bersama kamu. Dan jangan libatkan orang lain. Okay, jelas? Baiklah, sebentar tadi kita dah belajar tentang kepentingan, kita dah belajar tentang cara. Jadi seterusnya ini adalah kesan menyelesaikan konflik dalam persahabatan. Okay. Sekiranya konflik dalam persahabatan ini dapat kita selesaikan dengan baik, okay, ini merupakan kesannya. Apa efek yang akan berlaku sekiranya konflik itu tadi dapat diselesaikan? Yang pertama, meningkatkan motivasi dalam menghadapi cabaran. Yang kedua, lebih memahami tentang kelemahan diri dan sikap sahabat. Lebih peka terhadap sensitiviti dalam perhubungan. Dan seterusnya, meningkatkan toleransi dan kejujuran dalam persahabatan. Okay, ada orang, dia berkawan baik dengan kawan dia since dari primary school. Okay, dari sekolah rendah lagi mereka dah berkawan baik. Tetapi apabila masuk ke tingkatan ataupun ke sekolah menengah ataupun berpindah sekolah, ada yang tak boleh jadi best friend lagi. Okay, ada juga yang menjadikan kawan di tempat yang baru itu tadi kawan baik dia. Kita boleh berkawan dengan semua orang, okay? Dan sekurang-kurangnya kita ada best friend lah. Jadi kita boleh berkongsi cerita. Contohnya kamu pindah ke sekolah lain kan, kawan kamu masih lagi stay dekat Bintulu. Jadi
kamu boleh berkawan dengan orang yang baru di tempat yang baru, tapi jangan lupalah kawan yang lama di tempat sekolah lama kamu. Jadi kesan menyelesaikan konflik ini tadi adalah di mana bukan sahaja mengukuhkan persahabatan kamu, tetapi ianya mendatangkan kesan yang baik kepada kamu, mendatangkan kesan yang baik kepada rakan kamu, orang di sekeliling kamu. Jadi orang lain akan anggap, okay, dia orang akan tahu kamu dah berkawan baik dengan kawan kamu itu tadi dari sekolah rendah. Jadi sehinggalah meningkat dewasa kamu still lagi berkawan baik. Jadi orang akan nampak yang hubungan persahabatan kamu dan kawan kamu itu tadi adalah sangat harmoni, sangat baik, dan mereka merupakan kita boleh jadikan contoh sebab mereka dari kecil lagi dah berkawan sehinggalah dewasa. Okay? Okay, kita masuk dalam kesimpulan. Jadi sebentar tadi cikgu ada katakan bahawa kawan ini adalah satu berkat ataupun just a blessing untuk kita, di mana kawan ini bukan hanya untuk kita berkongsi masalah, bukan hanya untuk kita bersukaria, tetapi kawan ini juga merupakan seorang yang boleh membahagiakan kita untuk jalani kehidupan. Sometimes kadang-kadang kita kan kita tak nak cerita masalah kita pada family, pada kakak, pada abang kah. Kita pilih kawan kita untuk kita bercerita. Kita cerita aja apa yang kita nak. Jadi kawan kita ni yang dah kenal kamu, jadi dia akan anggap kamu kawan yang baik, boleh jadikan tempat untuk bercerita, untuk kongsi masalah. Jadi dalam diri seorang sahabat ini, kita perlu amalkan nilai, okay? Yang cikgu dah senaraikan kat sini, baik hati, kejujuran, hemat tinggi, hormat, toleransi untuk mengukuhkan persahabatan. Jadi dalam persahabatan ini perlu ada nilai hormat. Kamu hormat rakan kamu hormat kamu. Okay, kamu baik hati dengan rakan kamu, dia pun akan baik hati dengan kamu. Perlu ada toleransi. Kalau dia kata dia tak dapat pergi untuk keluar dengan kamu, so kena hormatlah keputusan dia. Begitu juga kalau kamu dah berjanji dengan rakan kamu dan dia telah mungkir janji, bagi yang mungkir janji, cepat-cepatlah minta maaf. Okay? Bagi yang ada melakukan kesilapan, jangan kita menegakkan benang yang basah. Jangan kita kata say no kalau kita dah buat silap. Jadi kita perlu minta maaf dengan rakan kita supaya hubungan persahabatan kita itu tadi akan terus kekal dan kita boleh saling sayang menyayangi antara rakan baik kita. Okay, seandainya mempunyai konflik dalam persahabatan, masing-masing perlu menyelesaikan konflik dengan baik agar hubungan persahabatan itu tadi menjadi semakin baik. Okay, jadi dekat sini cikgu boleh katakan sayangilah rakan kamu dan jangan bertindak untuk menyinggungkan perasaan, dan seandainya kamu melakukan perbuatan itu, cepat-cepatlah minta maaf walaupun kamu rasa kamu tak salah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan rakan kamu itu tadi boleh kecil hati dengan sikap kamu. Boleh kelas? Jelas? Seterusnya, untuk tugasan PDPR pada minggu ini, okay, cikgu telah sediakan dalam bentuk Google Form. Okay, cikgu akan bagi link ini setelah 30 minit video ini cikgu tayangkan. So, hari ini kelas kita 12.30 sehingga 3.30. Means that 30 minit selepas penerangan guru, cikgu akan bagi tugasan. Cikgu akan sediakan link ini dan send dalam WhatsApp group kamu. Sebarang persoalan atau tugasan kurang jelas, sila hubungi cikgu dekat WhatsApp. Boleh? Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang dan stay safe.